Saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, baru-baru ini kita digemparkan dengan satu message yang tersusun berkaitan dengan dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Dan di dalam message tersusun ini yang juga menyebut kerajaan Madani. Ada berkata, kenapa zaman Madani tiada tilawah Al-Quran? Biasanya ada je setiap tahun. Mungkinkah mereka ini adalah cyber trooper ataupun individu-individu ataupun mungkin ada organisasi yang coba untuk menabur fitnah, untuk mengaburkan pandangan ataupun mata rakyat Malaysia supaya melihat bahwa kerajaan Madani, pimpinan Anwar ini adalah salah. Nah, pada akhirnya semua pemfitnah ini kantoi berbohong selepas Menteri Komunikasi membuat kenyataan dalam satu artikel daripada Malaysia Kini. Artikel daripada Malaysia Kini berkongsi gambar-gambar message tersusun berkaitan dengan dakwaan tiada tilawah Al-Quran. SKMM diarah bertindak isu dakwaan tiada tilawah Al-Quran tahun ini. Kementerian Komunikasi memaklumkan pihaknya mengesan satu hantaran message tersusun memburukkan kerajaan dengan mendakwa tiada pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun ini. Namun saudara-saudara, di dalam artikel ini juga berkongsi perkara ini dinafikan dan dinyatakan juga Tarik ataupun Jakim melalui laman media sosial menafikan perkara ini dan mengesahkan ada pertandingan tilawah Al-Quran. Bermakna pemfitnah ini kantoi berbohong dan tertangkap berbohong. Menterinya Fahmi Fadzil berkata dia telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia untuk meneliti dan mengenal pasti mereka yang terbabit dengan operasi itu. Sejak semalam, kementerian ini telah mendapati ada siri message yang tersusun. Satu tindakan yang dimulakan beberapa pihak, khususnya di platform media sosial Facebook, yang membuat tuduhan dangkal dan jahat. Mereka menuduh tahun ini tak ada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Message ini diulang dengan corak sedikit berbeza kalau nak dibandingkan dengan corak yang telah kita saksikan sebelum ini. Saya telah mengarahkan SKMM untuk meneliti, mengenal pasti semua yang terlibat dalam operasi ini, dan kita akan ambil beberapa tindakan yang bersesuaian dan tegas memandangkan ada pihak-pihak tertentu yang cuba memesong fakta, katanya ketika sidang media di Putrajaya. Terdahulu tular hantaran yang dimuat naik sejumlah pemilik media sosial yang mendakwa tiada Majlis Tilawah Al-Quran diadakan tahun ini. Ada juga hantaran yang mendakwa Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah dan fokus kepada konsert. Susulan itu, laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim memuat naik hantaran berhubung Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei nanti di Kuantan, Pahang. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, Jakim sendiri mengumumkan perkara ini. Malah katanya lagi timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, telah mengeluarkan kenyataan bagi menafikannya. Saudara-saudara yang amat dihormati, siapakah pemfitnah ini? Adakah mereka organisasi ataupun pihak-pihak daripada pembangkang yang coba untuk merosakkan nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Itu menjadi persoalannya. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini kita digemparkan dengan apa yang berlaku pada Bersatu. ROS telah meluluskan pindaan 6 MP menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Muhyiddin Yassin yang berhadapan dengan kes mahkamah. Namun satu lagi insiden yang mengerikan ataupun satu lagi keputusan yang mengerikan ataupun menggemparkan Muhyiddin Yassin dan Bersatu
serta Perikatan Nasional, di mana mahkamah sekali lagi menolak pengurusi Perikatan Nasional itu. Artikel daripada My Metro, pendakwaan bantah permohonan Muhyiddin, cabar keputusan Mahkamah Rayuan. Ini pasti satu lagi keputusan mengejutkan Muhyiddin Yassin. Pihak pendakwaan membantah permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan kebenaran Mahkamah Rayuan bagi menyemak keputusan dibuat oleh panel hakim sebelum ini yang mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kedudukan membabitkan Rm232.5 juta terhadap bekas Perdana Menteri itu. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin memaklumkan perkara itu ketika sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi. Menerusi dokumen diperoleh media, bantahan awal itu difailkan pendakwaan pada 1 April lalu atas alasan permohonan Presiden Bersatu itu adalah remeh dan penyalahgunaan proses mahkamah. Pada 28 Februari lalu, Mahkamah Rayuan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi di sini yang melepaskan dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan berkenaan. Sementara itu, semasa prosiding di Mahkamah Session, Wan Shahrudin memohon mahkamah menetapkan tarik perbicaraan dokumen berikutan pihak pendakwaan telah menyerahkan dokumen berkaitan kes kepada pembelaan minggu lalu. Mohon tarik bicara ditetapkan atas alasan pihak pembelaan tidak memfailkan permohonan untuk menangguhkan prosiding kes di Mahkamah Session, katanya. Bagaimanapun, Peguam Datuk Seri K. Kumarandran memohon mahkamah menetapkan tarik sebutan lain kerana pihak pembelaan perlu meneliti dokumen yang diperoleh pihak pendakwaan. Seorang lagi Peguam Muhyiddin, Amer Hamzah Arsyad, berkata, adalah terlalu awal untuk mahkamah menetapkan tarik perbicaraan kerana mahkamah juga perlu memutuskan permohonan anak guamnya untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dihadapinya. Tambahan pula, terdapat permohonan oleh pihak pendakwaan untuk kes dihadapi anak guamnya, yaitu penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram, dibicarakan bersama, kata peguam itu. Azura kemudian menetapkan 8 Mei untuk pengurusan kes. Muhyiddin 76 tahun sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit Malaysia berkaitan projek Jana Wibawa daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, serta Datuk Azman Yusof bagi parti berkenaan. Presiden Bersatu itu juga berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke akaun CIMB milik Bersatu di CIMB Bank Cawangan Menara KL. Muhyiddin juga dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac tahun lepas atas pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session untuk dibicarakan bersama. Artikel pada 3 April. Ini pasti kejutan buruk untuk Muhyiddin Yassin. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.